Warahmatullah. Selamat pagi. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak yang dikasihi dan dirahmati Allah. Mudah-mudahan pagi ini menjanjikan yang lebih baik, yang lebih cemerlang, yang lebih ceria. Ya, mudah-mudahan pagi ini lebih baik daripada pagi semalam. Ya, baik. Jadi pagi ini insya-Allah kita akan bincangkan bagaimana nak mengenangani orang yang kuat berbohong. Ya, kaki bohong ni. Sama ada yang bohong itu budak-budak, anak-anak, kanak-kanak. Ya, sama ada suami atau isteri, ya, kawan-kawan ataupun rakan sekerja, anak buah kita kat tempat kerja, orang yang kita pimpin, ataupun yang memohon itu ialah si pemimpin. Ada juga tu. So kita lihatlah, ya, sebab kadang-kadang ikut kajian saya lah, ya, di sekitar saya, di mana-mana saya pergi pun, bila saya tanya orang, yalah dalam majlis ataupun kuliah saya, program saya, kursus saya akan tanya satu soalan. Contohnya, berapa orang antara tuan-tuan dan perempuan pada minggu ni tak ada langsung berbohong? Tak pernah bohong. Bohong kat anak ke, bohong kat siapa-siapa ke, bohong. Tak bohong. Angkat tangan. So dalam 100 kok ada 1-2 lah yang sambil tunduk tu. Tak tahu lah kenapa dia tunduk. Tunduk, ya. Kata dia tak bohong. Yang lain semua senyum. Artinya hampir semua orang berbohong. Itu yang payah tu. Padahal salah satu tanda orang yang munafik, kata Nabi, ialah orang yang bila bercakap, cakap bohong. Bila diberi amanah, amanah tu dipecahkan. Nampak? Ya? Jadi salah satu tanda orang yang tak beriman, orang kurang kuat iman ialah bohong. Jadi kita kena atasi ni pada diri kita atau pada orang lain. Tapi sebelum kita dapat mengatasi masalah berbohong, kita kena cari apakah punca-punca orang berbohong. Right? Ya, banyaklah punca-punca kita boleh senaraikan. Mungkin ada 1001 sebab yang kita tak boleh terfikir pun. Tapi lumrahnya kita ada 10-11 sebab yang biasa kita lihat, yang biasa tuan-puan lihat, yang saya lihat. Satu, kita kadang-kadang berbohong untuk melepaskan diri. Ada seorang kawan, kisah benar. Yang saya akan cerita contoh ini semua kisah benar. Dia sampai kat traffic light merah. Dia naik 2 orang, merah, dilanggarnya. Kat depan pula adalah kawan kita tu, pegawai polis. Anggota-anggota polis. Kawan kita. Tahan. Dia pun buat waktu panjat. Bohong ni. Apa saja, cik? Sampai kita ketawa. Hey, apa salah kami, cik? Awak tak nampak tadi merah awak lalu? Biar benar, cik. Saya tengok tadi masa kuning, cik. Hijau nak pergi kuning. Saya jalan. Betul, tanya. Macam Haji Ibrahim. Betul. Haji Ibrahim ni orang jujur. Temangu-mangu dia. Saya tak pasti dia nampak macam kuning dia. Ada, dia suruh orang bohong. Lepas tu polis pun temangu-mangu. Aku silap. Encik silap kau, cik. Encik nampak macam merah. Kami nampak kuning, cik. Allah. Itu nak melepaskan diri namanya. Ya. Sama jugalah. Itu kalau dalam realiti hidup di dunia luar. Dekat rumah tangga banyak bohong. Anak-anak kena bohong. Itu sebab saya pesan kat anak saya, jangan bohong. Jangan bohong. Pesan abah jangan bohong. Siakap, senohong, gelama, ikan duri. Bercakap bohong lama-lama, ini lama-lama macam-macam lah. Lama-lama mencuri, lama-lama kahwin dengan puteri, lama-lama, tak boleh cakap lagi lah, nanti kena ban. Ya? Jadi kita kena ingat diri kita, ya, apakah punca-punca orang tu berbohong. Satu, ya, melepaskan diri. Yang kedua, ada orang dia bohong lawak-lawak. Dia sebagai satu joke, biasa je cakap. Cakap mesti bohong, saja je. Tapi kalau orang dah kenal dia, no problem. Ada kawan saya seorang tu, tak sebut nama lah. Memang kalau cakap 10 benda dia cakap, 13 kali dia bohong. Cakap 10, yang bohong 13. Punya teruk orang ni. Buka mulut bohong. Buka mulut tak betul. Dia lawak, dia suka gurau. Tapi kadang orang terkena. Saya banyak kali kena. Walaupun saya tahu dia ni mungkin lawak. Tapi cakap macam, Allah. Bini kamu telefon tadi. Allah, kesian sedih. Dan macam itu, Ustaz, kita pun kalang kabut telefon. Yang, apa hal? Apa hal? Tak ada. Bini orang lain aku silap. Ingat bini kamu tadi. Dah kita kena dah. Ya. Ini kena ni. Saya banyak ada kawan-kawan macam ni. Ya. 2. Ya. Kadang dia memang lawak, memang suka bohong. Yang ketiganya, ada orang bohong sebab nak popular. Jadi dia berbohong, ya, melebih-lebihkan apa tak ada, dia lebih-lebihkan supaya orang hormat dia. Ya. Jadi popular lah. Kadang begitu. Ya. 3. Yang keempat, orang bohong ni sebab nak ambil hati orang. Nak ambil hati orang, jadi dia berbohong. Dia bohong nak ambil hati orang. Tadi saya lah tadi. Yang cuci pinggan tu saya lah. Padahal pembantu rumah. Nak ambil hati isteri. Yang siram bunga ni saya. Padahal tadi hujan kenyai-kenyai. Saya lah ni. Saya siram semua ni. Penat tahu. Padahal hujan tadi.
Ya, ya kadang hujan kat Bangi, kat KL tak hujan. Hujan kat KL, Shah Alam kering. Biasa kan? So boleh memang nak kelentong orang, nak bohong memang boleh. Yang lagi, ada orang tu memang niat jahat. Ada orang memang niatnya jahat. Bohong tu sebab niat jahat. Kes yang saya selalu terima ialah, wanita dibohongi oleh laki-laki yang sudah berumah tangga. Yang mengaku dia bujang. Biasa dengar kan? Tapi saya biasa terima kes-kes. Ya, 2 hari 3 lepas, 2-3 hari lepas pun saya dapat panggilan telefon. Mengatakan orang ini, saya kawan dengan lelaki yang sebenarnya suami orang. Tapi pada mulanya saya 6 bulan saya kawan dia, tak tahu yang dia suami orang. Dia pun mengaku dia bujang. Akhirnya kita pun dah mesra, saya pun dah sayang dengan dia. Dah macam-macam cerita. Ini bohong. Kesian. Banyak sangat orang perempuan yang mudah dibohongi. Tapi yang saya sedih lah, ramai orang perempuan seronok dibohongi. Daripada tak ada kawan, tak apalah suami orang yang mengaku bujang. Itu yang saya naik syekh sebenarnya, tapi geram juga. Ya, niat jahat. Yang kelimanya, tabiat. Memang tabiat dia suka berbohong. Ya, baik. Saya akan sambung lagi nanti, apakah punca-punca bohong sebelum kita bincangkan bagaimana nak menangani masalah orang yang suka berbohong. Alhamdulillah, bertemu kembali. Terima kasih. Tadi tengok tak? Saya bincangkan 5 punca-punca bohong. Tengok tadi, jangan bohong. Ada orang tu tak tengok, dia kata tengok. Ya, jangan bohong. Ya, so 5 perkara yang saya sebut tadi tu punca-punca bohong. Ya, pertama memang dia nak lepaskan diri. Ya, nak popular, nak menambat hati orang. Ya, memang dia suka lawak. Ya, ataupun dia memang tabiatnya suka berbohong. Ada orang yang tabiatnya suka berbohong. Ya, ya. Yang keenamnya, kenapa dia berbohong? Mungkin sebab dia tengok ramai orang bohong. Kat rumah pun sejak kecil. Cakap, nanti kalau ada orang datang, cakap kata, abah tak ada abah nak tidur. Kat pejabat, siapa telefon? Kata, I tak ada. I tak ada. I tak ada. Biasa? Takkan tak biasa. Saya tak biasa buat. Saya tak biasa buat. Orang lain buat untuk saya cerita lain, tapi saya tak biasa buat. Ya, saya kalau sepenat dia kata, okey, hari ni saya penat sangat cakap kat orang yang sama-sama minta kaunseling ke apa ke, saya letih sangat, saya tak mampu. Saya minta di counsel. Saya cakap terus terang begitu je sebab tu saya bagi. Ya, okey. So, kadang ibu bapa atau persekitaran yang memang banyak berbohong, akhirnya kita pun lihat pembohongan itu sebagai satu perkara yang lumrah, yang tak besar salahnya. Ya, bagi kata orang tu macam bohong sunat je. Itu bohong tak ada yang sunat. Semua bohong berdosa. Kalau bohong lah. Lagi, kadang-kadang kita berbohong sebab kita memang ingkar perintah Tuhan. Sembahyang tak buat, puasa kita bohong, ya. Quran kita tak baca, zakat, kadang kita keluarlah yang fitrah yang RM4.20 keluarlah, yang zakat gaji tak keluar. Walaupun gaji tak naik, tapi tak keluarkan zakat, kita tak tahu. Macam mana naik gaji kalau zakat tak keluar? Ini dia kena bayar zakat, baru naik gaji. Ini semua orang lah. Siapa-siapa yang makan memang terasa cili. Itu peribahasa Borden. Ya, siapa yang makan pedas, dia memang terasa cili. Ya, okey. So, jadi ingkar perintah Allah. Lagi kurang zikir. Lagi kurang berdoa. Kadang-kadang saya tanya orang lah, berapa orang antara tuan-tuan perempuan yang menonton pagi ni dalam doa masuk, ya Allah, jadikanlah aku seorang yang tidak berbohong. Ya Allah, janganlah aku jadi orang berbohong. Indahkan aku berbohong. Ada tak dalam doa lepas sembahyang? Ada tak? Jangan bohong. Jangan bohong. Tuhan tengok. Nampak? Ikut kajian saya lah. Bila saya buat saja berseluruh dengan anggota program saya, kursus saya. Ya, saya menyediakan kursus hampir tiap hari. 5-6 hari seminggu. 5-6 jam tiap hari saya memberi ceramah. Jadi ramai orang saya jumpa. Ribu-ribu setiap minggu. Saya tanya, berapa orang masukkan sifat-sifat buruk dalam doanya supaya dihindarkan, dikikis oleh Allah? Ya Allah, hindarkan aku daripada berbohong, daripada kasar, daripada whatever lah. Ada tak masuk? Jawabnya tak ada. Jadi ini yang sebabnya kita ada sifat-sifat yang negatif seperti bohong. Lagi. Kita kadang berbohong sebab takut sangat hukuman. Takut hukuman, maka kita berbohong. Ya, untuk melepaskan dirilah tu. Ya, tapi ingat, saya pesan ke anak-anak saya di rumah, jadi mak bapak pun, kalau nak mengalahkan anak tidak berbohong, pesan kepada mereka, kamu cakap terus terang. Abah dengan mak takkan marah kalau kamu cakap terus terang. Tapi abah dengan mak sedih sangat kalau kamu bohong. Sebab Tuhan sangat marah orang berbohong. Nabi pun benci orang bohong. Jadi kita pesan kat anak kita tiap-tiap hari. Saya pesan anak saya tiap hari. InsyaAllah anak saya, yang saya nampaklah dengan izin Allah, tak berbohong. InsyaAllah. Okey. Itu dia antara punca-punca orang berbohong. Sekarang kita tengok pula kesan dia. Kesan berbohong supaya kita nampak impaknya. Supaya kita dapat pengukuhan untuk dapat menangani masalah berbohong. Yang pertama, of course lah, kesan bohong kita pesan pada diri kita, pesan pada orang lain. Bohong ni hukumnya berdosa.
Kalau kamu bohong tiap hari, dosa demi dosa. Sekali kamu bohong, kamu kena kaurap, kamu kena tutup dengan bohong yang lain. Kamu tak makan, kamu kata kamu makan. Makan, ya, fasil, dah, padahal tak makan. Kita tanya, bohong tu, makan apa? Makan mie, bohong. Kat mana? Kat kedai kantin tu, 3 bohong. Dengan siapa kamu makan? Alah dengan kawan. 4 bohong, tengok. 1 bohong, kita kena tutup dengan bohong. Kan senang cakap, minta maaf, I sebenarnya belum makan. Habis cerita. Nak pergi belanja? Boleh, silakan. Kan senang? Okey. So, 1 berdosa. Orang yang berbohong wajah tak tenang. Sebenarnya ikut kajian. Ini saya buat kajian ni. Orang lain dah buat kajian, saya pun ulang balik kajian. Orang yang berbohong ni, kalau dia tak biasa bohong, bila dia bercakap bohong, sebenarnya mukanya nampak merah sikit. Kalau orang tu muka yang cerah sikit lah. Tapi kalau minta maaf kalau muka orang tu, kulit macam saya gelap ni, jadi kadang bila merah pun tak nampak. Saya nampak putih sebab disapunya lumur bedak ni. Ni amat direktor Manespu tadi disapu, itu sebabnya nampak putih. Jadi orang yang berbohong ni kadang, bila dia tak biasa bohong, bukan kadang, maka darah pergi ke muka dia, dan dia akan, bila bercakap tu dia akan gosok, gosok hidung, gau-gau pipi, gau-gau tengkuk, ini tanda dia berbohong. Sebab bila dia berbohong, jantung dia akan pumping tu, mengepam darah dengan lebih banyak, sebab dia gemuruh sikit, tak biasa bohong. Maka darah pergi ke muka, ada sensasi kat muka, maka dia gosok sana, gau sini. Itu ada kemungkinan. Jangan pula kata every time orang gau-gau kat muka, bohong. Mungkin dia resdung, mungkin memang ada panau kurap kat situ, dia gau-gau, dia kata bohong padahal sebagai kurap ke sini. Contoh, Okey. So, apalagi kesan bohong, takut hati kita makin hitam, maka susah kita nak bercakap benda yang benar. Susah kita nak dapat benda-benda yang baik-baik. Susah nak dapat hidayah Allah. Sebab kita sentiasa banyak, mulut sudah bohong, hati makin hitam. Mulut bohong, hati makin hitam. Itu kesannya. Lagi, kalau kita banyak sangat bohong, selalu bohong, amalan kita Allah tak terima. Sebab kalau orang beramal dengan perintah Allah, dengan yakin, dengan tulus, dengan istiqamah, takkanlah dia akan berbohong. Okey. Alright? Lagi, orang tak percaya kat kita. Bila kita bohong, orang tak percaya kita. Lagi, orang benci kat kita, banyak masalah dengan orang lain, dan banyak menimbulkan bencana. Banyak bahaya. Awak tak tutup setrika, tak tutup iron tu, kau tutup, boleh terbakar rumah. Bohong. Awak tak kunci rumah, tapi sebab takut kenapa? Kunci. Pencuri masuk, tak bahaya. Contohnya. Ini masalah. Jadi akan banyak mendatangkan bahaya. So ini di antara kesan-kesan bohong yang mungkin berlaku. Lepas ni kita akan bincang tentang bagaimana menangani orang suka berbohong. Jumpa lagi selepas ni, insya-Allah. Yang saya nampaklah dengan izin Allah tak berbohong, insya-Allah. Okey. Itu dia antara punca-punca orang berbohong. Sekarang kita tengok pula kesan dia. Kesan berbohong supaya kita nampak impaknya, supaya kita dapat pengukuhan untuk dapat menangani masalah berbohong. Yang pertama, of course lah, kesan bohong kita pesan pada diri kita, pesan pada orang lain. Bohong ni hukumnya berdosa. Kalau kamu bohong tiap hari, dosa demi dosa. Sekali kamu bohong, kamu kena kaurap, kamu kena tutup dengan bohong yang lain. Kamu tak makan, kamu kata kamu makan. Makan, fasil, dah, padahal tak makan. Kita tanya, bohong tu, makan apa? Makan mie, bohong. Kat mana? Kat kedai kantin tu, 3 bohong. Dengan siapa kamu makan? Alah dengan kawan. 4 bohong, tengok. 1 bohong, kita kena tutup dengan bohong. Kan senang cakap, minta maaf, I sebenarnya belum makan. Habis cerita. Nak pergi belanja? Boleh, silakan. Kan senang? Okey. So, 1 berdosa. Orang yang berbohong wajah tak tenang. Sebenarnya ikut kajian. Ini saya buat kajian ni. Orang lain dah buat kajian, saya pun ulang balik kajian. Orang yang berbohong ni, kalau dia tak biasa bohong, bila dia bercakap bohong, sebenarnya mukanya nampak merah sikit. Kalau orang tu muka yang cerah sikit lah. Tapi kalau minta maaf kalau muka orang tu, kulit macam saya gelap ni, jadi kadang bila merah pun tak nampak. Saya nampak putih sebab disapunya lumur bedak ni. Ni amat direktor Manespu tadi disapu, itu sebabnya nampak putih. Jadi orang yang berbohong ni kadang, bila dia tak biasa bohong, bukan kadang, maka darah pergi ke muka dia, dan dia akan, bila bercakap tu dia akan gosok, gosok hidung, gau-gau pipi, gau-gau tengkuk, ini tanda
Dia berbohong sebab bila dia berbohong, jantung dia akan pumping tu, mengepam darah dengan lebih banyak sebab dia gemuruh sikit, tak biasa bohong. Maka darah pergi ke muka, ada sensasi kat muka, maka dia gosok sana, gau sini. Itu ada kemungkinan. Jangan pula kata every time orang gau-gau kat muka bohong. Mungkin dia resdung, mungkin memang ada panau kurap kat situ, dia gau-gau, dia kata bohong padahal sebagai kurap ke sini. Contoh, ya. Okey. So apalagi kesan bohong, ya. Takut hati kita makin hitam, maka susah kita nak bercakap benda yang benar. Susah kita nak dapat benda-benda yang baik-baik. Susah nak dapat hidayah Allah. Sebab kita sentiasa banyak, mulut sudah bohong, hati makin hitam. Mulut bohong, hati makin hitam. Itu kesannya. Lagi, kalau kita banyak sangat bohong, selalu bohong, amalan kita Allah tak terima. Ya, sebab kalau orang beramal dengan perintah Allah, dengan yakin, dengan tulus, dengan istiqamah, takkanlah dia akan berbohong. Ya, okey, alright. Lagi, orang tak percaya kat kita. Bila kita bohong, orang tak percaya kita. Lagi, orang benci kat kita. Ya, banyak masalah dengan orang lain. Ya, dan banyak menimbulkan bencana, banyak bahaya. Awak tak tutup setrika, tak tutup iron tu. Ya, kau tutup, boleh terbakar rumah. Bohong. Ya? Awak tak kunci rumah, tapi sebab takut kenapa? Kunci. Pencuri masuk, tak bahaya. Contohnya. Ini masalah. Jadi akan banyak mendatangkan bahaya. So ini di antara kesan-kesan bohong yang mungkin berlaku. Lepas ni kita akan bincang tentang bagaimana menangani orang suka berbohong. Jumpa lagi selepas ni, insya-Allah. Bersamamu, hulurkan tangan, ringankan beban. Sumbangan melalui SMS, kad tabung 2, tabung 5 atau tabung 10 dan hantarkan ke 33399. Sumbangan melalui cek boleh dibuat atas nama Tabung TV3 Bersamamu BSM dan hantarkan ke alamat tertera. Atau salurkan sumbangan anda terus ke akaun Maybank Tabung TV3 Bersamamu. Sumbangan anda amat dihargai. Terima kasih kerana masih bersama dengan kita. Ya, alhamdulillah. Kita tadi cakap tentang apakah kesan-kesan pada orang yang berbohong ataupun mungkin kesan sampingan kepada orang yang dibohongi. Sekarang di segmen yang terakhir ni kita akan bincang tentang bagaimana cara nak menangani orang yang sering berbohong. Ini sesuai mungkin untuk anak-anak kita kat rumah. Ikut kajian, anak-anak bila kecil-kecil umur 3-4 tahun berbohong, itu namanya innocent lying. Dia berbohong secara jujur. Dia sebenarnya bukan niat bohong, dia tak tahu pun. Ya. Budak 3 tahun awak tanya, masa bulan puasa, abah kamu puasa? Tak. Saya makan, dia pun makan. Padahal anak tu bangun pagi pukul 5 pagi ikut bapak dia. Itu sahur, tapi dia tak tahu tu sahur. Dia sangka bapak dia makan. Jadi orang kata, budak kecil mana tahu bohong, bapak dia sah tak puasa. Kan kenanya tu. Tu. So, ya, jadi budak kecil kalau berbohong, dia memang bohong yang innocent. Tapi kalau budak umur 10 tahun, ini banyak budak bohong ya. 10-11 tahun ni akan bohong dan mencuri duit mak bapak. Biasa berlaku ni di kalangan anak-anak ya. Termasuk anak saya dulu masa kecil-kecil ya. Mereka kadang cuba berbohong dengan mengambil wang. Ini namanya delinquent lying. Ya, artinya dia membohong secara nakal. Dan ini akan membawa kepada bohong-bohong yang bahaya. Bila dah besar, membohong untuk hidup, untuk melapangkan diri, untuk tidak bertanggungjawab. Jadi, kita kena pertama cara nak menangani orang yang berbohong ni, satu, kita nasihat dengan hikmah. Nasihat dengan hikmah. Nasihat berdasarkan pada hadis, pada ayat Quran, ya. Dosa orang berbohong, hukuman orang berbohong. Setiap kali kita bohong, macam mana, apa hukumannya. Ya, lidah kita dipotong. Itu untuk orang berbohong dengan mengumpat. Mengumpat tu kadang-kadang ada unsur-unsur bohong juga. Ya, dan sebagainya. So, nasihat, pesan jangan bohong. Satu. Yang kedua, kita beri contoh. Kes-kes di mana budak tu berbohong, staf kita berbohong, supaya dia insaf. Minggu lepas,
You janji sekian ribuan, is in my diary, ya. Ya, ada dalam diary saya. Tapi you tak tunaikan. Satu, you janji tu. Jadi orang yang punya dia tahu, dia telah berbohong. Kes kedua, kita terangkan. Kes ketiga, nampak? Nampak tak? Saya tak nak kata apa-apa, tapi kenapa you cakap, tapi apa yang you cakap tu tak betul. Jangan kata dia bohong. Tapi orang yang punya dia tahu, oi, aku kena tangkap. 2, 3, dia tahu aku bohong. Ya Allah, 4, 5 aku. Jadi, bila orang lain tahu yang kita berbohong, mungkin kita akan dapat kesedaran atau keinsafan, sifat malu diri, maruah diri kita. Kalau kita ada maruah lah. Sebab ada orang yang tak ada maruah langsung. Walaupun dia telah tertangkap dia berbohong, dia masa tak ada langsung malu. Ada orang begitu. Mudah-mudahan para penonton yang saya muliakan bukan dari golongan ini. Ya, saya pun berdoa agar kita tidak dalam golongan ini. 2. Yang ketiga, kita bandingkan. Kita bandingkan apa orang itu cakap dengan realiti. Ini bagi bukti-bukti. Ini berkaitan dengan juga nombor 2 tadi. Dibagikan bukti-bukti. Ya, awak kata begini. Tapi hakikatnya ni tengok, nampak? Jadi kita kena buat penyiasatan, penyelidikan. Jangan percaya pada orang yang kata, engkau tak percaya, kau telefon ni. Ini nombor telefon. Telefonlah. Tanya. Aku bersedialah ni. Kau pakai telefon aku. Kadang orang yang macam ini orang berbohong. Be careful. Be careful tu. Jangan tu. Tengok dia bagi telefon dia, suruh kita cek. Takkan bohong. Itu sebab dia bohong. Sebab dia nampak confident. Be careful ya. Ini namanya tricksters. Ni, be careful ya. Ini saya sangat ni. Ini balai polis. Telefon. Ada orang datang ke rumah saya berbohong. Kata rumahnya terbakar. Ni laporan polis. Encik tak percaya, tolong telefon ni. Ni balai polis ni, tolong. Mereka telah telefon, mengatakan isteri saya terbakar, meninggal dunia. Anak saya parah. Saya minta bantuan. Kau boleh RM500. Saya pun kesian sangat. Dia tunjukkan IC dia. IC letak ni. Ni IC saya. Macam mana kita nak tak percaya? Tapi gerak hati saya kata, mungkin bohong ni. Terlampau banyak sangat bukti-bukti. Macam dia. Saya pun telefon balai polis. Ke Bandar Baru Bangi. Ya, tanya. Saya bagi nombor telefon, nombor IC, nombor kereta. Dia pun terus cek. Saya bagi tahu pada orang yang datang tadi. Saya telah panggil balai kawan saya, Inspektor Sarmin akan datang. Dia akan bawa bantuan. Dia pun buat collection kat sana. Itu bukan saya berbohong. Saya nak gertak dia. Bila dengar tu dia nampak gelisah. Kejap je lagi. Kata Inspektor Sarmin tu 2 minit lagi dia akan sampai insyaAllah. Bila dengar tu, kereta saya tak ada minyak. Saya isi kejap kan saya datang balik Hilang. Nampak? Bunyi percaya. Nombor telefon polis, balai polis Kuala Pilah. Ini IC saya. Ini salinan IC pun ada. Nampak tu? Takkan kita tak percaya. Tapi sebenarnya bohong. Ini dia. Okay? So, kita kadang kena check. Jangan percaya sangat, kena waspada. Ya. Apa lagi? Yang ketiga keempatnya, kadang-kadang bila orang bohong ni, kita nak bantu dia, kita jangan salahkan dia. Ya. Ahmad, I tahu you bohong ni bukan sengaja. Bukan salah you. You bohong ni terpaksa. Mesti ada sebab-sebab. You ni orang baik. You ni budak baik. I tahu you are a good man. Tapi you tak cakap benar ni, tentu ada sebab. You tell me apa sebabnya. Jadi kita tak salahkan dia. Kita salahkan sebab. Mungkin sebab tertentu menyebabkan you berbohong. So tell me, apa puncanya? Supaya I dapat bantu. Kalau kita cakap begitu, sehingga orang berbohong pun, dia akan rasa insaf. Kita tak salahkan dia. Salahkan sebab, suasana, situasi menyebabkan dia berbohong. Nampak tu? Cara keempat. Ya? Cara kelima ialah, kita jangan bagi hukuman. Ya? Artinya orang kena berbohong sebab takut dihukum. Mak bapak garang sangat. Cakap. Kamu cakap tak? Ya, cakap. Ni dah rotan dah. Maunya budak tu mengaku piam. Tak mau mengaku. Cakap malam lembut. Abah takkan marah. Memang benda tu patut pecah. Dah memang sampai ajalnya. Maka dia pecah. Abah dah kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang dia pecah. Jangan takut. Siapa yang pecahkan? Jangan takut. Abah takkan marah. Saya bah. Okey, terima kasih. Terima kasih tanya kerana kamu cakap betul. So kita jangan nak bagi hukuman. Anak-anak ataupun siapa anak buah kita pun kalau terus terang itu tidak dihukum, orang mudah berterus terang. Tapi kalau hukuman kepada terus terang, meaning it doesn't pay to be honest. Kalau kita jujur tapi dihukum sebab jujur, mengaku salah, maka orang akan berbohong. Ya, okey. Jadi kita kena apa nama kata tu? Pesan kat dia supaya dia pun taat perintah Allah. Ya, sembahyang jangan tinggal, doa supaya tidak berbohong, dan yang penting juga kita doakan dia. Kita doakan dia agar dia tidak berbohong. So selamat, maju jaya.
Jangan berbohong. Saya pesan kat diri saya dan pada semua. Semoga kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hey brother, would you listen to me? You're my brother.